Modenas, dia bayangan dalam dunia pemotoran, tapi dia ada, sentiasa ada. Lagi-lagi untuk scene Malaysia, kita ada Chris, MR1, MR2, dan sekarang kita mula nampak Modenas mula menggunakan Kawasaki sebagai model rebash untuk motosikal berkapasiti besar. Tapi macam mana Modenas ni sebenarnya bermula? Perkenalkan, Arilavia No. 7. Minyak wangi yang melampaui masa dan memukau deria. Dengan top note bergamot yang menyegarkan, minyak wangi ini membuka sesuatu yang penuh kemungkinan. Apabila wangian ini berkembang, sentuhan bunga halus jasmin dan juga mawar muncul menambah sentuhan daya tarikan dan masculinity. Akhirnya, pangkalan amber hangat dan juga emas yang menggoda mencipta kesan yang berkekalan, meninggalkan aura keanggunan dan misteri. Arilavia No. 7 bukan sekadar wangi, ia adalah kenyataan tentang keanggunan dan keyakinan diri. Rasai keajaibannya hari ini dan biarkan kehadiran anda berkekalan memikat semua yang berada di sekeliling anda. Dari penyiasatan saya dalam sejarah Modenas, pertubuhan dia seakan-akan macam Pro2. Sebab saya background otomotif kereta, so itu yang paling dekat lah persamaan dia. That is, Modenas bukan ditubuh melalui keinginan individu dalam permulaan syarikat, tapi government sendiri. Government nampak keperluan rakyat Malaysia dalam pengangkutan, jadi government create public transport, kemudian Proton, Pro2, dan untuk motor, government asaskan Modenas. Modenas short form untuk motosikal dan enjin nasional pertama kali dilancarkan pada tahun 90-an. Malaysia masa ni memang ada goal untuk jadi negara membangun sejak tahun 80-an, dan salah satu cara dia jadikan pengangkutan dan transport sebagai satu akses yang mudah. Malaysia buat public transport, lepas tu kereta Proton. Dari situ orang dah berderu nak beli Proton Saga, model pertama dia. Tapi tak lama lepas tu, Perdana Menteri Tun Mahathir tengok sementara Proton Saga ni kita nampak sebagai mampu milik, adakah kita ada cara lagi untuk buat transportation yang lagi mampu milik? Dari situ Tun Mahathir lancarkan jenama kereta seterusnya Pro2, dan dengan joint venture Daihatsu Japanese Compact Car brand. Untuk jenama kali ini, Malaysia berjaya hasilkan kereta tempatan yang lebih mampu milik daripada Proton Saga. Pro2 akan cium. Dari interview Tun Mahathir berkenaan pengangkutan masa tu kan, dia memang puas hati lah dengan pencapaian dia. And then ada satu lagi yang government tak masuk campur, motosikal. 1995, Aspire dah banyak, Yamaha Sport dah bersepah. Tun Mahathir fikir, ada chance tak kan untuk Malaysia dapat jual motor dia dekat negara dia sendiri, di bawah kerajaan dia sendiri? Boleh jual ke tak Boleh lulus ke tak proposal ni Proton dengan Mitsubishi, Pro2 dengan Daihatsu, Modenas dengan Kawasaki. Tapi tak naklah nampak macam Modenas ni Kawasaki punya. So in the end, majoriti pemegang saham adalah Kawasaki, Nissho EY, Kazanah dan DRB Highcom. Pernah terfikir tak kenapa Kawasaki dia tak jual kapcai dekat Malaysia? Yamaha ada kapcai, Honda ada kapcai, Ducati ada kapcai, tak ada. Tapi Kawasaki tak ada. Sebab Kawasaki ada Modenas. Maksudnya orang beli kapcai Modenas, Kawasaki pun dapat duit. Modenas ditubuhkan tahun 1995, tapi motor pertama ni dilancarkan setahun lepas tu. Korang tahu motor ni, Minah Rempit benci motor ni sebab Minah Rempit cari rezek je. Chris Chris bukanlah ringkasan kepada agama Kristian, tapi Chris untuk Modenas adalah sinonim kepada senjata ikonik untuk masyarakat Malaysia. Chris Chris 110 pertama ini dibina berdasarkan Kawasaki Kaiser AN110, dan semasa saya buat research pasal Chris ni, baru saya tahu Kawasaki ada kapcai. Chris yang asal Kaiser tu, saya tengok memang adalah bacang-bacang Chris tu, lampu dia, cover set belakang dia, tapi Kaiser ni lebih bersegi and rigid, nampak lebih ke arah Yamaha SS1 daripada Chris. Chris yang first ni dia guna enjin Kaiser, karburator 110cc, 1 silinder, 2 valve, 4 lejang, menghasilkan dalam 8.8 horsepower, which is hampir samalah dengan Aspire pada harga yang lebih rendah. Sebab tu enjin motor Chris boleh dikatakan tahan lasak untuk jenama tempatan, sebab enjin asal Jepun. Chris ni legend lah, saya hampir terbelilah masa start kerja dulu sebab murah. Last beli Aspire sebab Honda kot. Modenas Chris
Chris. Macam saya mention awal tadi, orang tak perasan tapi dia ada je sebenarnya. Still running. Untuk first gen, 100,000 unit berjaya dijual. Dan tahun 1999, Chris mula terima safety tambahan sikit. Drum bahagian depan ditukar kepada brake disc. Tahun kemudian, dari enjin asal 8 horsepower tu kan, dia naik jadi 10 horsepower. Boleh lah. Kapcai lain selepas Chris untuk Modenas adalah Modenas City, Modenas GT, ada juga Modenas Crista. Setiap model yang ada ni adalah model yang dibina mengikut zaman dia, tapi still dengan harga yang masih mampu milik lah. Sepanjang kewujudan Modenas, korporasi Modenas nampak trend yang ada dekat dalam dunia pemotoran tanah air. Motor murah orang nak, tapi ada satu lagi yang orang nak, especially kalau orang tu mat rempit. Sayur. Bukan cerita rempit. Apa Modenas buat? Dia patah balik ke Kawasaki. Dia cakap, nak kena ada motor rempit. No. Kawa kata, noh, motor ni tukar nama. Kawa bagi Kawasaki Leostar. Dan Modenas rebash kepada Dynamic. Dynamic ni, standard spec dia 2-stroke A-Cool 118cc menghasilkan 16.8 horsepower. Tapi itulah, kau cerita pasal motor tuti, mustahil lah biar standard. No. By far, ini antara motor pilihan mak rempit tapi nak kurangkan peratusan motor kena ngap masa time main CC-nya. So inilah motor dia. Modenas terkenal dekat mana? Malaysia. Salah. Modenas terkenal dekat Greece dan menjadi jenama pilihan rakyat Greece untuk kapcai di bawah 150cc. Dan yang berbeza, tak tahulah Modenas lupa nak reset dulu ke apa sebelum jual motor diorang kat Greece tu kan. Modenas Dynamic 2-stroke dijual tanpa sebarang cut off pada enjin RPM. Bermaksud Modenas Dynamic Greece mampu memecut sehingga 200 km per jam. Tak ada cut off. Gila. Menjadikan Modenas Dynamic dekat sana jauh lebih pantas daripada Yamaha 125ZR pada harga yang lebih rendah. Duduk Greece, tapi yang Malaysia pegang Modenas banyak saya perasan masih lagi ada di atas jalan. Skuter dia maybe bukan elite, maybe bukan ceria, Modenas karisma maybe, tapi Modenas elegant kerap lagi saya tengok masih diguna pakai buat pergi kerja, buat pergi surau. Saya still nampak lagi. Dan elegant masa diperkenalkan 2004, Modenas dapat jualan yang cukup tinggi untuk elegant sebab memang susah untuk kita jumpa skuter bersaiz besar dan long distance pada masa ini. Kompetitor dia masa tu pun banyak motor China, so kelebihan besar lah pada Modenas masa tu. So inilah semua Modenas yang kita dah cover. Dah tak adalah Modenas lain. Modenas jago! Modenas jago 175. Selepas kejayaan model pertama Modenas, Chris di dalam pasaran Malaysia, Modenas berhasrat untuk memperkenalkan model kedua kepada rakyat Malaysia. Dan sementara model pertama Chris, sebuah moped kapcai berseseran rendah, jadi expectation untuk model kedua mungkin serupa. Atau skuter, maybe not. Modenas kata, kita bagi diorang chopper. 1998, Modenas perkenalkan Jaguar 175 diasaskan oleh Kawasaki Vulcan bersama enjin 175cc menghasilkan 19 kuasa hee-haw, which is besar lah juga even untuk figure hari ni. Vulcan ni kan, dia model yang ikonik dan ramai peminat dia. Saya tak minat, tapi orang lain minat. Saya faham kenapa. Scene untuk cruiser bike cukup besar daripada segi custom. Untuk bajet yang rendah, Jaguar boleh dibiarkan standard, boleh dibuat bobber, fatboy, fret, cafe racer, macam-macam lah boleh buat. Kisah sejarah motor secara proper, inilah siri saya yang pertama. Reason dia, sementara Malaysia terkenal dengan Yamaha, Honda, Ducati, Modenas ni jenama nasional. Lagipun bila kita tengok Chris tu kan, saya macam nostalgia lah sikit. Jadi sebelum saya sibuk dengan sejarah motor Jepun, motor Itali, saya hypekan dulu motor Malaysia. Dan walaupun kisah Modenas tak gah macam mana kisah motor lain, at least kita embrace lah apa yang kita ada. Untuk semua equipment, aksesori kereta dan personal item yang saya guna, saya letak link kat bawah. Terima kasih kerana menonton video ini. Beli Ariel Lavia No. 7 untuk haruman yang lebih sempurna. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.